Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang masih setia untuk memakmurkan rumah Allah, masih setia untuk memakmurkan malam-malam Ramadan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan dipanjangkan umur oleh Allah dalam amal dan taqwa. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi sehingga kita dapat mengecapi malam-malam yang dinamakan malam Al-Qadar berkali-kali, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tajuk yang diamanahkan kepada saya pada malam ini iaitulah untuk kita melakukan amalan sebelum kematian. Tuan-tuan, satu perkara yang merupakan satu realiti tapi kita anggap sebagai fantasi. Ramai di antara kita, tuan-tuan, bila hidup di dalam dunia, kita terleka yang disebut oleh imam kita ketika membaca surah Al-A'la tadi. Di ujungnya, tuan-tuan, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kita ni mengutamakan kehidupan dunia. Tuan-tuan, ramai di kalangan manusia ini bila duduk dalam dunia dia lupa kepada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, seronok, suka, cari harta, lupa kepada akhirat yang pasti akan tiba. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan dia kekal. Dunia hanyalah kehidupan sementara waktu. Kita sedang menghitung hari-hari terakhir kita. Kita semua ini adalah merupakan bakal-bakal jenazah, tapi kita tidak pernah mengakuinya. Sampai masanya, tuan-tuan, kita akan menjadi jenazah yang diusung oleh anak-anak kita ke kuburan. Dan kadang-kadang yang menjadi perkara yang sangat memilukan, kita yang mengusung jenazah anak kita terlebih dahulu ke kuburan. Kemudian kita diusung oleh orang lain juga ke kuburan. Sebab itu, tuan-tuan, baginda Nabi SAW memperingatkan kita, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang bijaksana adalah orang-orang yang muhasabah diri, menghitung dirinya, lalu dia mencari bekalan dengan beramal untuk bekalan sesudah matinya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Ramadan adalah waktu yang paling sesuai untuk top up amal. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan ini, segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah. Nabi SAW sebut puasa. Puasa pahalanya tiada tolok bandingnya. Alaikum bisiyam fa innaha la idlalah. Puasalah, kata Nabi, pahala puasa tiada tolok bandingnya. Nabi kata kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Allah suruh Nabi cakap, suruh Nabi bagi tahu bahawa semua amal anak Adam ni pahalanya sudah ditentukan, skemanya, hadnya, kecuali puasa. Puasa ini Allah kata ni untuk aku, ini untuk aku, biar aku yang bagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, solat fardu di dalam bulan Ramadan pahalanya 70 kali ganda. Man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa.
Siapa tunai satu fardu bulan Ramadan, pahalanya 70 kali ganda. Bulan ni tuan-tuan tunai ibadat sunat. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa tunai satu ibadat sunat, pahalanya seperti ibadat fardu di dalam bulan yang lain. Tuan-tuan buat jamuan kenuri bagi makan orang iftar, pahalanya 4, ganjarannya 4. Yang pertama, diampunkan dosa. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa buat jamuan buka puasa akan diberikan maghfirah bagi dosanya. Wa itqu raqabah, diberi pahala merdeka seorang hamba. Wa kana lahu minal ajri mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Nabi kata diberi pahala sama banyak dengan orang yang datang berbuka di majlisnya, dengan tidak dikurangi pahala mereka itu sedikit pun. Yang keempat, man asba'a sha'ima saqahu Allahu min haudhi syarbatan la yazma hatta yadkhulal jannah. Siapa memberi makan dan mengenyangkan orang yang berbuka puasa akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, diberi minum air kolam Kausar di padang mahsyar oleh para malaikat yang akan serve dia. Hari ini dia serve orang, di akhirat besok malaikat akan cari dia, malaikat akan serve dia, bagi minum dari air kolam Kausar. Sekali minum tidak akan dahaga sama sekali. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ini peluang untuk dapat pahala sebanyak-banyak. Ramadan bulan yang barakah. Tuan-tuan, di samping itu bulan Ramadan ini ada tempat yang barakah. Ada tempat yang barakah yang menjadi tumpuan orang-orang yang beriman. Tempat lubuk emas pahala kita adalah masjid. Tuan-tuan, malam ni saya nak cerita beberapa tempat yang beberapa amalan. Tuan-tuan, amalan-amalan yang kita dapat pahala banyak bila duduk dalam masjid. Sebab tu orang beriman suka datang masjid. Orang beriman sayang masjid, terutamanya bulan Ramadan. Sebab ini can untuk dia top up pahala, cari bekal. Kita tak akan pernah jemu tuan-tuan memakmurkan rumah Allah. Kita rasa sayang nak keluar daripada masjid, sebab ini tempat top up pahala. Tuan-tuan, beberapa amalan yang pahala besar tuan-tuan. Tuan-tuan, yang pertama, bila tuan-tuan datang ke masjid ni, tuan-tuan ambil wuduk. Kemudian tuan-tuan jalan kaki masuk ke masjid. Ambil wuduk daripada rumah, tuan-tuan jalan kaki. Tuan-tuan duduk flat, tuan-tuan duduk taman berhampiran. Ambil wuduk di rumah, jalan kaki awal datang ke masjid. Lainlah kalau orang duduk jauh. Tuan-tuan budayakan, tabiatkan, biasakan. Tuan-tuan kalau takat 200-300 meter, jalan kaki. Ambil wuduk di rumah, jalan kaki. Sihat walafiat, tapi pahala pun banyak. Nabi SAW sebut, man tawadda'a fi baitihi, siapa yang ambil wuduk di rumah dia, summa masya, kemudian jalan kaki, ila baitin min buyutillah, kepada satu rumah daripada rumah Allah, li ayyuaddiya faraid min fadailillah, nak tunaikan satu fardu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Apa dia dapat? Nabi kata, setiap khutwah ni makna setiap langkah yang dia langkah, al-khutwatul ula, langkahan pertama, Allah akan ampunkan satu dosa. Wal khutwatus saniyah, khutwah langkah yang kedua, Allah akan angkat darjatnya satu darjat. Sebab itu sahabat Nabi kalau pergi masjid, dia langkahnya tuan-tuan, dia tak buka langkah panjang, dia buka langkah pendek. Sahabat Nabi, lepas tu kita tengok sahabat Nabi dia pergi masjid awal, sebab dia nak langkah banyak. Kita tuan-tuan kalau boleh nak parking dalam masjid, kita ni kalau boleh, dan datang lambat sebab kita tak penting kan sangat pahala langkah ni. Pada hari-hari kita datang masjid. Lepas tu orang beriman seronok 5 kali datang masjid, no problem. Takat 300-400 meter, no problem. Kalau dia datang tengok kereta banyak, nah, tak ada masalah, dia parking hujung, jalan kaki senyum saja. Alhamdulillah, hari ni aku pahala ekstra sebab parking jauh sikit. Tuan-tuan, kita kalau pergi Mekah Madinah, dapat hotel 300 meter, muka masa mencuka.
Apalah dia kata travel ni, janji 260 meter, ini 280 ni, lebih 20. Apalah kan, masa mencuka. Sebab kita lupa ekstra meter, ekstra lah pahala kita. Tapi janganlah syarikat travel buat tipu orang. Dia janji 150 meter, dia letak 1.5 kilometer. Dia kata apa? Sebab nak bagi ekstra pahala. Sabar cobaan. Kalau harga 1.5 kilometer, buatlah harga 1.5 kilometer awal-awal. Dan kita pergi tu pun tuan-tuan dah tahu. Jangan sampai sana baru tukar. Kami bercadang nak tambah pahala pakcik-pakcik, iaitu kami letak 2.5 km gantian daripada 250 meter. Pakcik dosa banyak kan. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu kita tak kisah pun tuan-tuan, datang 5 kali pun, sebab kita nak buat apa? Nak dapat pahala tadi. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sebut, ni yang kedua. Yang kedua, lepas ambil wudu, kita datang masjid, tuan-tuan masuk dan solat 2 rakaat. Tadi langkah dah dapat dah. Solat 2 rakaat. Nabi kata, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rakaatain. Nabi kata, ya. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah satu orang, ni hadis sahih riwayat Muslim, tadi pun Muslim. Nabi kata, tidaklah satu orang di kalangan kamu sempurnakan wudu, kemudian dia pergi, dia salat 2 rakaat. Dia kata salat itu yaqbalu biqalbihi, dengan sepenuh hati. Orang kalau suka tuan-tuan sepenuh hati, Allahu akbar, seronoknya datang masjid kan. Yaqbalu biqalbihi, kemudian wawajihi, dia menghadap dengan hati dan muka dia. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi apa dapat? Illa wajabat lahul jannah, pasti dia adalah antara orang dipastikan mendapat syurga. Allahu akbar tuan-tuan. Saidina Bilal, kenal Bilal tuan-tuan? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ni tuan-tuan, Bilal ibn Rabah, bila Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki jalan dalam syurga, dan Nabi kenal ni tapak kaki jalan macam ni Bilal. Sebab Bilal jalan tuan-tuan, dia jalan, dia laju, dan cara dia atur langkah tu semua orang kenal ni Bilal. Dia badan dia gagah perkasa, dia jalan ni Bilal. Cara dia hentak tu hentak Bilal lah ni kan. Kita orang tahu dah yang ni Tok Bilal. Sebab apa? Cara jalan slow Tok Bilal. Tok kita ni tuan-tuan. Cara Bilal ni dia pahlawan, dia jalan tegak. Bila dia jalan semua kata ni jalan Bilal. Kemudian sahabat Nabi pakak tanya Bilal ni apa rahsia? Apa rahsia tapak kakinya kedengaran dalam syurga? Belum mati lagi Nabi dah confirmation bahawa antara ahli syurga Bilal ibn Rabah. Padahal dia asalnya orang Ethiopia, dia bukan orang Arab. Bilal ni Ethiopia, tuan-tuan kan. Asalnya Al-Habashi, orang kulit hitam. Asalnya hamba, tapi orang yang dijamin untuk dapat syurga belum mati. Bilal ibn Rabah kata, aku tak ada amal lain macam kamu juga. Cuma Bilal ni, dia kata aku ni kalau batal wudu, aku ambil wudu lain. Dan aku akan pastikan setiap kali aku ambil wudu, aku akan tunaikan solat sunat 2 rakaat. Kita datang masjid tak ambil wudu dekat rumah, satu hal. Datang masjid, orang dah masuk masjid baru nak pergi ambil wudu. Ni satu hal lagi. Patutnya ambil wuduk sampai batal tak apa, pergi kencing. Biasalah kita orang tua tuan-tuan, sampai masjid terkentut, jalan 200 meter pun terkentut 3 kali, tak apalah tuan-tuan. Batal wuduk tak ada masalah, dia ambil lain. Lepas tu masuk dalam masjid, solat sunat tahiyatul masjid, i'tikaf, nak kentut pula, pergi pula tuan-tuan, ambil wuduk, solat lagi 2 rakaat, solat sunat wuduk. Solat sunat wudu tuan-tuan berterusan. Ini bekal untuk kita cari ke akhirat. Allahu akbar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha summa qama faraka'a rak'atain. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina la yuhaddis, dia kata la yuhaddis fihi ma nafsu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu seperti mana wudu aku ni, kemudian dia berdiri, dia salat 2 rakaat,
dengan dia tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampunkan segala dosa yang telah lalu. Maksudnya tuan-tuan, dia ni tak sembang, tak cakap dan tak rasa apa-apa pada diri dia. Dia solat ni tuan-tuan nak rasa kita ni hebat, tak rasa. Kita kadang-kadang suka cakap kat diri, hebat aku malam ni tarawih habis, kan? Kadang kita cakap pula kat orang, engkau malam tadi mana tak nampak, tak datang tarawih. Aku ni 20 rakaat, kau ada. Oh tuan-tuan, jangan cakap-cakap kat diri, cakap kat orang. Ni tak cakap kat diri kita, tak rasa hebat pun. Allah rasa kerdilnya. Tuan-tuan, pernah tak kita bila solat rasa kerdil? Ni yang susah ni tuan-tuan. Kita tiap-tiap kali solat kita tuan-tuan, kita rasa hebat. Sepatutnya lagi solat rasa sifat kehambaan tu ada. Allahu Akbar, susah. Saya cakap je tuan-tuan nak buat susah ni. Saya pun rasa macam tuan-tuan juga. Rasa hebat aku malam ni, kan? Kita rasa susahnya tuan-tuan, kita nak rasa ya Allah. Seperti mana imam-imam dulu, dia kata apa? Dia kata, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni kalau nak kira dengan amal aku ni tak layak lagi masuk syurga. Tuan-tuan, ni orang solat tahajud, dia boleh doa, dia kata Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku ni solat, aku ni banyak ni yang aku buat ni, rasa tak layak lagi masuk dalam syurga firdausmu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim, tapi ya Allah aku tak mampu masuk neraka-Mu ya Allah. Fahabli taubatan, ya Allah bagilah kepada aku taubat nasuha. Wafir dhunubi, ampunkan dosa aku ya Allah. Lepas tahajud rasa tak layak masuk syurga lagi, rasa tak cukup. Tuan-tuan ya, tuan-tuan pernah rasa gitu? Kita rasa gitu bila tengok kereta Porsche, baru rasa tak layak, duit aku tak cukup. Tuan-tuan kan, kita pergi rumah banglo, anak tanya abah, kenapa tak beli rumah ni bah? Oh tak layak lah abah mana ada duit. Tuan-tuan, rumah banglo kat Shah Alam rasa tak layak, kenapa kita rasa layak syurga? Rumah banglo ni pun dengan sebab tak ada duit, kita rasa tak layak lah, aku tak boleh belilah rumah flat je aku. Tiba-tiba overconfident, syurga dalam tangan. Pelik tuan-tuan. Patutnya kita rasa, ya Allah, pahala aku banyak mana lah nak masuk syurga ni kan, dosa aku banyak mana lah, baru rasa Allahu Akbar, baru berlendang air mata, baru semangat nak amal ibadat sebab rasa tak layak. Ini overconfident, tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Baik, kemudian tuan-tuan, yang ketiga ya tuan-tuan, amalan yang kita boleh buat dekat masjid ni yang pahala besar ni tuan-tuan. Sebab kita cerita malam ni amalan. Tuan-tuan, amalan jaga solat fajar. Kita datang sebelum subuh ni tuan-tuan, ready, every day ever ready. Bila dah azan tuan-tuan, kita bersolat sunat fajar, kan? Solat qabliyah sebelum daripada subuh ni. Nabi kata apa? Raka'atul fajr, raka'atul fajr. Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Ni hadis riwayat Muslim juga. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi kata 2 rakaat solat sunat fajar ni yang kamu tunaikan lebih baik daripada kamu dapat dunia dan isinya. Kita tuan-tuan dapat projek sikit pun kita tak pergi sembahyang masjid dah. Kita rasa hebat dah kita dapat kan. Contohnya 2 rakaat dia terlepas hari-hari, kita rasa okey je. Ada tak tuan-tuan orang menangis datang-datang, Allahu Akbar, terlepas dah aku hari ni tak sempat. Lepas tu datang awal, saya kata every day ever ready, tuan-tuan, baru boleh dapat. Tuan-tuan, bukan senang. Tambah kita tua-tua yang berak lama ni tuan-tuan, kencing lama, bangun kecil awal tuan-tuan. Dah tua-tua ni kesian kita tuan-tuan ya. Banyak orang tua-tua kena prostat masalah. Tapi orang kata kalau dah tua-tua, kalau duduk membujang prostat masalah, kalau kahwin baik baru baik. Tuan-tuan, kahwin baru insya-Allah kan. Ada tuan-tuan, ada yang bila dah tua duduk seorang gitu, lepas tu kahwin baru, prostat dia cepat baik. Kata orang lah, saya pun tak try lagi tuan-tuan. Saya okey, kata orang kan. Allahu Akbar. Sungguh tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan, astagfirullah. Kita dah tua-tua, bangun awal lah. Bangun awal kita masalah. Lepas tu pergi pelan-pelan insya-Allah. Tunai jaga. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi SAW sebut, Nabi kata 2 rakaat ni, annahuma, dia kata ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Hadis riwayat Muslim. Ni dua-dua ni aku lebih sayang aku daripada segala-gala dalam dunia. Allahu akbar. Lepas tu tuan-tuan, kita solatlah. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, yang keempat, kita ni datang solat berjemaah di masjid, solat fardu. Kenapa solat fardu? Sebab Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ni hadis riwayat Muslim juga. Salat berjemaah di masjid bersama dengan imam afdalnya 27 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan, kita hidup 60 tahun, 70 tahun semayang seorang. Setiap kali semayang dapat 1. Setiap kali semayang berjemaah 27, kita ambil yang 1. Cerdik ke bodoh tuan-tuan kalau kita di offer 2 tawaran? Kerja sama, gaji berbeza. You kerja syarikat I sebagai CEO, I kasih you 1,000 sebulan. Seorang lagi kata you kerja syarikat I CEO juga, I kasih you 27,000. Tuan-tuan kata tak apalah, saya ikhlas, saya ambil yang 1,000. Kan? Cerdik kepada tuan-tuan. Tapi kita dalam bab gaji kita pandai kira. Tapi bila bab pahala tak pandai kira, kan pelik tuan-tuan. Ini perkara yang kita kena sama-sama lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, lagi tempat yang banyak pahala, iaitulah kita memperbanyakkan sujud, yakni memperbanyakkan solat sunat. Kan masjid ni tuan-tuan, sampai-sampai tahiyatul masjid ada sunat qabliyah ba'diyah. Cuma ulama-ulama ni dia kata kalau kita boleh solat sunat kat rumah itu lebih afdal. Tapi tengok rumah lah juga tuan-tuan. Ya, kalau kita solat sunat subuh kat rumah, datang orang dah balik tak jadi. Kan tuan-tuan. Kita solat qabliyah ba'diyah kat rumah, datang orang tutup dah masjid. Jadi semayanglah dekat masjid tuan-tuan. Allahu akbar. Di mana tuan-tuan Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Sauban. Ya, Nabi kata alaika bikasratis sujud, alaika bikasratis sujud lillahi. Ya, Nabi kata fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Ini hadis riwayat Muslim juga. Nabi kata banyakkanlah sujud. Macam kita malam ni ada tarawih, ada witir, ada qabliyah, ada badan ni tengah malam tuan-tuan, bangunlah pula pagi-pagi tu kita nak sahur, waktu sahur solat lagi. Tuan-tuan bila dah buat witir, kita tak boleh buat dah witir 2 kali. Rasulullah SAW larang kita daripada buat witir 2 kali. La witrana fil lailah. Tidak boleh buat witir 2 kali satu malam. Habis tu nak sembahyang apa? Tahajud saja tanpa witir, hajat saja tanpa witir. Tuan-tuan kan, qada semayang lama-lama tanpa witir, tak ada masalah, banyak lagi boleh solat. Ada setengah orang kata sebab tu saya tak nak witir dengan imam, saya nak witir hujung. Tak witir dengan imam. Tuan-tuan habiskan semayang tarawih dengan witir dengan imam, hujung tuan-tuan buatlah solat-solat yang lain, 2 rakaat. Nabi kata setiap kali kamu solat, sujud sekali sujud, Nabi kata sajdatan, melainkan Allah Ta'ala angkat 1 darjah dan Allah ampunkan 1 dosa. Kita nak mati tuan-tuan, kita kena cari 3 benda. Yang pertama pahala sebanyak mungkin, yang keduanya maghfirah sebanyak mungkin, dan yang ketiganya tuan-tuan, kita kena cari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni ada pada sujud-sujud. Baik ini tuan-tuan, sampai ke apa? 10.30 ya? 10.30. Lagi tuan-tuan, dekat masjid ni ada benda yang paling hebat juga lain daripada tadi, iaitu duduk i'tikaf. Tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan usaha untuk niat i'tikaf. Nabi kata intizarus salah ila salah mukaffiratun lidzunub. Tuan-tuan tunggu datang maghrib, buka puasa kat sini. Di Shah Alam ni tuan-tuan hebat. Alhamdulillah, mana-mana masjid buka puasa kan, alhamdulillah. Saya tadi buka puasa di section U12 tuan-tuan, masjid surau Jumaat dekat sana. Ramai.
kat tempat kami, dekat Masjid Raja Lumu tu, tiap-tiap petang orang buka puasa, kita punya inilah tuan-tuan, dia punya apa, packing dia 250 setiap petang, 250 orang. Baru ni saya pergi ceramah dekat Alam Budiman, dia orang packing dia 400 satu hari, tuan-tuan. Saya tanya berapa orang ni? Ustaz, kita main pakai talam, satu talam 4 orang, ada 100 talam, mana 400 orang satu hari. Penuh tuan-tuan dekat Masjid Meriahnya. Dan saya dipahamkan masjid ni section 7 ni 800 packing satu petang. Bayangkan ramai tuan-tuan, seronoknya. Tuan-tuan datang awal asar tu, kalau boleh duduk dekat masjid, baca Quran, buat halaqah tadarus Quran. Sah balik kan, tunggu masuk maghrib, pas maghrib tu sah balik, tunggu masuk isyak. Maka menunggu dalam niat i'tikaf, Allah delete dosa. Lagi tuan-tuan, apa lagi yang pahala besar? Nabi kata, "Law kanat ummati ya'lamuna ma fin nida was-saffil awal lasta'ammu ilaiha." Kalau umat aku tahu pahala yang ada pada azan dan pada saf yang pertama, nescaya mereka akan sanggup berundi-undian untuk mendapatkan pahala tersebut. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan jumpa orang apa, budak-budak buat lalali tablum tu nak dapat saf yang depan? Tak ada tuan-tuan. Orang kita datang awal pun dia tak duduk depan, dia duduk belakang. Orang Melayu di sinilah tempat dia paling banyak bertolak dan beransur. Tempat lain jangan, kalau kerusi dia bertumbuk pun sanggup berebut kerusi. Berebut saf awal mana ada. Sila kita utamakan bakal jenazah, silakan. Oh tuan-tuan, sopan santun, dia tengok kita janggut putih sikit, dia ingat kita bakal jenazah tuan-tuan. Betul lah hormat orang tua-tua, tapi orang tua-tua nak hormat orang apa pula? Memang kita dah tua. Budak-budak muda hormat kita, sila atuk, sila makcik. Kita dah tua, nak hormat siapa pula? Tengok belakang, nak suruh orang ke depan juga tuan-tuan. Padahal inilah peluang can untuk kita. Solat kita kat depan, pahala ekstra. Kemudian Nabi kata, kalau boleh khidmat dekat masjid. Contoh khidmat dia muazzin. Kan tuan-tuan, jadi muazzin ni, tapi itulah tak ramai boleh jadi muazzin. Tuan-tuan kalau pergi masjid, Tok Bilal tak datang, tuan-tuan ada suara, tuan-tuan mintalah untuk tolong ganti. Seronoknya tuan-tuan. Walaupun dia orang selalu komplain Bilal gaji murah. Tuan-tuan, ada satu masjid saya tanya, Bilal ni gaji berapa? 300 je ustaz. Sehari RM10. Satu azan kira RM2. Tuan-tuan, sekali azan kira RM2 tuan-tuan. Tuan-tuan ada. Tapi tak apa, pahala besar tuan-tuan. Lepas tu kita kat masjid ni kena ada jawatan. Saya selalu sebut, jawatan paling-paling kurang tuan-tuan makmum lah. Kan tuan-tuan, jangan pula saya sini tak ada jawatan apa ustaz, imam pun bukan, Bilal pun bukan, makmum pun bukan. Kacau tuan-tuan. Kita ni kalau ada can top up tuan-tuan, daripada makmum ada can mencelah jadi Bilal, bukan untuk riak. Kita jadi Bilal ni nak dapat pahala, dan kalau tak dapat jadilah sukarelawan. Di zaman Nabi tuan-tuan, orang perempuan hari Jumaat dia tak solat Jumaat, tapi dia orang lepas subuh, orang laki-laki balik, perempuan datang bawa tikar. Dia orang kemas Masjid Nabawi tuan-tuan, bentang tikar. Bila orang laki-laki datang balik, tikar dah penuh. Sebab apa? Masing-masing nak pahala, kan, berebut-rebut. Sebab sukarelawan. Saya sebut kat masjid kena ramai sukarelawan. Kita tak mau ramai yang suka condemn kawan. Tuan-tuan, ada juga suka condemn kan. Dia bukan sukarelawan, komplain, suka komplain. Dia tuan-tuan, apa lagi pahala kat masjid? Pahala kat masjid tuan-tuan, pahala yang hebat bila kita niat daripada rumah datang nak mengaji. Macam malam ni tuan-tuan datang, ada tak niat tadi nak dengar ceramah Ustaz Ghazali Omar? Ke tak ada niat? Ada orang datang masjid, bila lepas kuliah dia belah balik, lepas pada solat dia belah balik. Kenapa dia belah balik? Sebab dia tak ada niat nak dengar kuliah. Ruginya tuan-tuan tak niat ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa keluar daripada rumah dengan niat nak mengaji, nak tuntut ilmu, dia akan dapat pahala fi sabilillah hatta yarja', sampai dia balik.
Lepas tu tuan-tuan kena rajin-rajin, sering-sering tengok jadual. Ada kuliah malam ni. Oh, alhamdulillah malam ni aku dapat solat tarawih dan dapat niat untuk mengaji. Niat siap-siap. Jangan sampai sini tak ada niat. Saya tak berniat langsung nak dengar ceramah ustaz. Oh, kacau tuan-tuan. Ada orang tak berniat. Itu bila tak berniat dia belah kan. Ustaz ni lagi. Kan. Setengah orang dia anti ustaz. Dia kata ustaz ni lagi. Oh, aku boring kan. Astagfirullahalazim. Niat nak mengaji tuan-tuan. Daripada rumah ada lintasan niat tersebut. InsyaAllah daripada rumah sampai sini fi sabilillah. Sampai balik. Padahal dia duduk sama je dengan kita. Orang tak niat dengan orang niat duduk sama je. Orang tak iktikaf dengan orang iktikaf sama je duduk. Tapi duduk berniat iktikaf dapat pahala iktikaf. Daripada rumah niat nak mengaji sambil iktikaf dapat mengaji iktikaf. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan datang ke masjid lagi. Antara yang berpahala banyak tuan-tuan ialah kita azam nak bersedekah dekat masjid. Masjid ni tuan-tuan tempat kita boleh bersedekah. Tempat tuan-tuan ni tabung bukan main banyak lagi. Alhamdulillah. Ya, ada tabung sahabat kita Rohiyah, ada tabung. Saya pun tuan-tuan malam ni saya harap tuan-tuan support saya juga untuk seriti kami. Seriti. Saya ni diamanahkan sebagai chief khadam bahagian cari dana untuk seriti Kuala Selangor. Orang tanya jawatan ustaz apa situ? Chief khadam. Oh tuan-tuan, chief khadam jawatan besar tuan-tuan. Jangan ya chief tuan-tuan. Bukan chief penyamun, chief khadam tuan-tuan kan. Chief khadam. Chief khadam ni yang berkhidmat kan. Tuan-tuan, tu orang jaga Mekah Mukarramah tu pun dia panggil khadimul haramain. Apa tuan-tuan ingat leceh ke jadi khadam? Kan. Saya kadang-kadang test kawan-kawan ni kan, bila hari-hari kita buat mesyuarat ke apa kan, saya panggil kawan tu, khadam tolong angkat. Oi, marah dia tuan-tuan. Marah dia. Gua apa ustaz ni menggelar-gelar orang khadam? Lah, khadam lah ajak khidmat tuan-tuan kan. Arab kalau jumpa kita, dia tanya kita, ayu khidmat? Ayu khidmah ya akhi? Ayu khidmah? Dia kata apa saya boleh khadamkan diri saya kepada awak kan? Kalau orang tabligh ni dia ada satu dia panggil ikram. Ikram orang tabligh dia ada ikram muslimin kan. Dia ada rukun dia kan. Dia tak ada masalah. Orang tabligh dia dah ditrain untuk ikram. Kita tak ikram. Kita ni tuan-tuan suruh orang ikram kita. Kita jadi khadam kepada surau. Khadam pada masjid, khidmat untuk agama. Tuan-tuan, jadi salah satu cara tuan-tuan nak dapat pahala besar, niat daripada rumah datang nak sedekah. Nabi kata, afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila orang nak mati, malaikat datang nak cabut nyawa. Apa orang mati ni cakap? Dalam Quran Allah sebut. Kan tuan-tuan? Bila malaikat dah datang, malaikat maut datang, dia minta satu je. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguh kejap ajal aku nak sedekah. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan sedekah? Orang nak mati semua nak sedekah. Sebab sedekah ni dia ibadat yang paling cepat, pahala besar. RM1 dapat 700 kali ganda bulan biasa. Bulan Ramadan lagi luar biasa tuan-tuan, banyak pahala dia. Wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang yang beramal soleh. Saya nak tutup dengan satu cerita tuan-tuan. Ni tok guru saya ajar. Saya pun tak tahu dia ambil mana cerita ni. Ni cerita ambil lisan daripada tok guru tuan-tuan kan. Dia cerita yang saya ingat tuan-tuan. Dia kata ada satu kisah seorang sahabat Nabi nak mati. Bila nak mati, sahabat pun ajar dia mengucap. Dia kan tengok sahabat ni, la ilaha illallah. Kawan ni tengok situ, laitahu jadid. Alangkah baiknya kalau baru. Terkejut kawan ni. Kawan ni ajar mengucap. Dia tak peduli pun. Dia tengok sini, laitahu jadid. Allah. Kawan ni ajar mengucap lagi. La ilaha illallah. Laitahu kasir. Alangkah baiknya kalau banyak. Kawan ni kata, lain macam ni apa pasal pula ni kan. La ilaha illallah.
laitahu kulluhu, alangkah baiknya kalau semua. Oh, kalau kita tuan-tuan, makna lain. Laitahu jadid, alangkah baik kalau dapat bini baru. Betul tak tuan-tuan? Nak mati, alangkah baiknya kalau baru. Bini kata, abang ni nak mati, nak kena kan. Kalau kita lain. Jadi tuan-tuan, sahabat pun cerita kat Nabi. Saya tak tahu hadisnya, tapi Tok Guru saya ceritalah tuan-tuan. Saya pun tak tahu hadisnya kat mana, tapi Tok Guru cerita, saya ingat ni cerita ni. Jadi bila cerita kat Nabi, Nabi pun ziarah katanya kan. Dan Nabi pun tahu dia sebenarnya sedang berdialog dengan malaikat. Bila kita nak mati, malaikat datang, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun ziarah dengan dia. Dan salah seorang malaikat ni pamerkan amal-amal dia. Amal-amal dia yang dia sebut alangkah baik kalau baru tu, antara amal dia ni satu hari dia pakai baju 2 lapis. Satu baru kat luar, lama kat dalam. Tiba-tiba jumpa dengan satu orang tak ada baju, orang miskin, koyak rabak baju. Dia pun kesian, sini mai, aku ada 2 pasang je baju ni, aku nak bagi kat engkau. Dia pun tanggal baju yang baru ni. Kawan tu kata, baju baru dah aku. Tak, baju ni kau pegang kejap, aku nak bagi baju lama. Dia keluar, dia bagi baju lama, dia pakai baju baru balik. Malaikat kata, kalau sekiranya kau bagi baju baru, pahala banyak ni. Baju lama, pahala potong separuh. Dah benda yang apa orang panggil apa, second hand tuan-tuan kan. Bandel kan harga murah tuan-tuan kan. Dah jadi bandel lah, ada pahala kurang sikit. Dia kata, kalau aku tahu aku bagi baru tak apa. Sebab dia rasa sedih hilang pahala. Tu yang kasir tu gini, dia ni suka pergi masjid laju. Dia pergi seorang-seorang. Satu hari dia tolong orang tua, pegang orang tua jalan slow. Ditunjukkan pahala dia tolong pimpin orang tua ke masjid ni. Pahala rupanya banyak. Tolong orang ni, tolong orang banyak pahala. Lah dia kata, kalau aku tahu aku buat selalu. Ni aku kira aku je pergi masjid. Allahu Akbar. Dia kata alangkah baik kalau kerap. Yang lain tahu kulluhu, alangkah baiknya kalau aku bagi semua. Ditunjuk pahala dia ni. Orang miskin datang rumah dia, lapar. Dia kata boleh saya ada makanan. Dia potong tuan-tuan, apa orang panggil lemping yang dia masak nak buka puasa tu. Dia potong separuh untuk engkau, separuh untuk aku. Kan, kira 50% dah. Bagus dah tuan-tuan. Tapi sebab kau potong 50%, malaikat kata potong juga 50% pahala. Kan, dia kata kalau bagi semua pahala banyak ni, bagi separuh banyak ni. Allah, dia kata kalau aku tahu aku bagi semua, aku minum air sejuk pun tak apa kan. Itu tuan-tuan menyesal dalam keadaan berpahala. Berapa ramai orang di padang mahsyar menyesal kerana tak banyak zikir. Dia dah masuk syurga, tapi dia tengok orang lain yang banyak zikir, banyak selawat, banyak sedekah, lagi besar kedudukan tingkatnya dalam syurga, dia menyesal. Tapi menyesal dalam syurga tak apalah tuan-tuan. Jangan menyesal dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia tuan-tuan, tajuk kita tadi iaitulah beramal sebelum mati ni tuan-tuan. Tingkatkan amalan sebelum mati. Sebelum kita, tuan-tuan ingat, kita semua bakal jenazah. Anytime malaikat maut akan jengah kita. Jadi tuan-tuan, buatlah persediaan. Yang Nabi sebut Al-Kayyis, orang bijak pandai, dia akan terus beramal dan beramal sebelum dijemput oleh malaikat maut. Jadi tuan-tuan, tabung kat belakang saya letak untuk muslimin pakai niat. Bolehlah insya-Allah untuk sama-sama support Seriti Kuala Selangor insya-Allah. Sekian, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sudi bersama-sama dengan saya sampai ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan tuan-tuan akan terus istiqamah sampai penghujung hayat insya-Allah. Sekian, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.